Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini secara langsung analisis awani. Awal pagi tadi kita dikejutkan dengan kehilangan tokoh politik dan juga peguam terkenal negara, Karpal Singh, Ram Singh, yang terlibat dalam satu kemalangan menuju ke Pulau Pinang di Gua Tempurung di Perak. Dan ini mengejutkan ramai pihak termasuk kawan dan juga mereka-mereka yang terlibat dalam urusan perguaman dan juga kehakiman, perundangan, juga politik. Dan kita melihat di laman-laman sosial dibanjiri dengan ucapan takziah dan juga ucapan orang kata pun condolences kepada ahli keluarga yang terlibat. Dan ini mengejutkan juga kerana kita tahu Karpal Singh seorang tokoh yang begitu disegani, terutama dalam hal-hal perundangan dan juga politik dan juga berkaitan dengan hak asasi manusia. Beliau mendapat hormat ataupun respect dalam hal begini. Bagaimana kita melihat perjuangan dan juga sejarah hidup Karpal Singh? Malam ini analisis awani mewujudkan satu ruangan khas, perbincangan khas mengenang Karpal Singh yang hidup selama 73 tahun. Jadi bersama saya pada malam ini, sebelah kiri saya saudara Yusmadi Yusof, orang Pulau Pinang juga, seorang peguam, pengasas kumpulan Yayasan Rights. Dan di talian nanti kita akan bersama dengan Dr. Syed Iskandar, seorang peguam juga, Tuan Syed Iskandar, yang mungkin boleh memberikan sedikit pencerahan. Beliau juga bersekolah di sekolah yang sama, Sekolah Saint Xavier di Pulau Pinang, dan menjadi seorang peguam juga. Dan juga dengan Cikgu Azmi Abdul Hamid, seorang tokoh badan sivil yang memperjuangkan hak asasi dan juga kerja-kerja kebajikan, dan banyak juga berkecimpung dengan saudara Karpal Singh. Jadi kita mula dengan saudara Yusmadi Yusof. Apabila kita bercerita dengan tentang mendiang Karpal Singh dan memulakan karier sebagai peguam muda sekitar 1974 di Alustar, dan juga memulakan karier sebagai ahli politik muda sebagai ahli Dewan Undangan di kawasan Alustar pada 1974. Ada persamaan kalau kita nak imbau semula bagaimana seorang anak muda yang datang dari keluarga yang agak sukar dalam zaman yang begitu sukar, zaman perang dan juga zaman yang begitu kata mencabar, tetapi berjaya melanjutkan pelajaran ke Universiti Singapura dan akhirnya graduate sebagai seorang peguam. Bagaimana kita melihat awal perjuangan Karpal Singh untuk kita memberi kata inspirasi kepada anak muda hari ini, maksudnya perjuangan ataupun fame yang beliau dapat pada hari ini bukan menggunakan karpet merah tetapi perjuangan yang begitu mahal sebenarnya. Pertama sekali Haji, saya rasa terharu ataupun satu penghormatan untuk saya memberi pandangan, berkongsi pandangan mengenai seorang tokoh yang hebat. Pada saya, kapal adalah satu simbol bahawa apabila kita meletakkan satu perkara yang besar di depan kita, pada andaian saya ialah benda besar depan kapal ialah keadilan, justice. Benda besar depan kapal ialah rakyat. Benda besar di depan kapal ialah satu perjuangan. Jadi saya rasa satu pengiktirafan yang beliau kecapi hari ini, saya boleh katakan disebabkan oleh sikap beliau yang meletakkan perkara-perkara yang besar. Dan mungkin perkara besar tersebut saya rasa satu perkara yang kita akan lihat di dalam kesemua aspek profesion beliau. Sebagai peguam, saya beri contoh. Saya tahu untuk beliau memulakan karier di Alustar itu, saya rasa tak mudah. Dan untuk beliau menjadi peguam hebat, dan saya dipahamkan beliau kemudiannya relocate ke Pulau Pinang. Dan saya rasa perkara tersebut ketika itu adalah satu perkara yang mencabar. Dan dari segi politik pula, saya tengok beliau mengambil pilihan bertanding di kerusi di negeri yang dikatakan majoritinya orang Melayu. Dan beliau menang. Jadi di sini saya mengandaikan, walaupun saya tidak hidup sezaman dengan beliau, saya mengandaikan beliau mungkin membawa satu citra kepimpinan menggunakan pendekatan undang-undang yang mana perkara tersebut dapat dirasai oleh mereka yang berurusan dengan beliau. Mungkin pelanggan, mungkin rakan taulan. Dan yang saya berganjak sikit ke belakang, beliau juga dikatakan ialah pemimpin pelajar ketika di Universiti Singapura. Dan Universiti Singapura itu kita tahu rata-rata mungkin majoritinya orang Cina, orang putih, Melayu, orang kulit putih. Tetapi seorang berbangsa Sikh ini dan minoriti dapat diterima
Dan saya rasa ini satu perkara yang mesti ada satu perkara yang hebat yang beliau lakukan di atas kapasiti peribadi maupun kapasiti kepimpinan. Sebagai seorang peguam muda dan juga ahli politik muda, berkesempatan berada di dalam bangku di dalam parlimen, begitu juga berkesempatan dalam hal-hal perundangan mengendalikan kes-kes tertentu, dan saya rasa saudara Yusmadi bersama beliau dalam kes-kes tertentu. Apa yang boleh katakan saudara Yusmadi boleh ungkapkan semula, imbau semula yang boleh menjadikan sebagai petunjuk kepada kita semua bahawa Karpal tidak ataupun seserius yang kita sangka ataupun segarang yang kita sangka, sinonim dengan harimau jelutong itu, ataupun apabila beliau bertegas di dalam parlimen mempertahankan hak, mempertahankan undang-undang tertentu yang tercatat dalam perlembagaan, tetapi apabila berinteraksi dengan beliau, pengalaman Yusmadi bagaimana? Saya kebetulan apabila menjadi ahli parlimen, kerusi saya di parlimen itu di depan kerusi Wabi kapal sebelah kanan itu. Kemudiannya kebetulan saya pun dilahirkan tahun 74 ketika kapal mulakan kerjaya. Dan kebetulan ketika saya mulakan kerjaya guaman saya telah didedahkan satu kes yang besar, iaitu kes Al-Maunah. Dan kes tersebut telah berjalan sekitar 120 hari lebih, 28 hari. Antara yang panjang. Yang panjang. Dan bayangkan kes itu kes yang besar. Dan bayangkan saya seorang anak muda baru baru diterima masuk sebagai peguam. Dan kes itu pula ialah satu kes yang panggil kes pro bono. Kes rakyat, kes kita panggil kes kepentingan awam. Dan tumpuan satu negara. Tumpuan, malah ketika itu saya ingat lagi bahawa peguam negara sekarang masih lagi ketua pendakwaan. Ramai yang tokoh-tokoh hebat masih lagi hanya ketua-ketua jabatan, belum lagi memegang. Tapi satu perkara yang saya lihat ketika itu, walaupun telah dalam keadaan melakukan kes yang serius, treason, kes pengkhianatan, waging war against Yang di-Pertuan Agong, kapal ketika itu saya tengok telah mewujudkan satu keadaan yang berbeza daripada tanggapan luar. Contoh, ketika saya ingat lagi peguam negara sekarang, iaitu Tan Sri Gani Patil, betulkan fakta ini ketika saya ada di situ, mengatakan, saudara kapal, I will hang your client twice, iaitu saudara Amin Razali. Jawab kapal dengan berselamba, saya gentleman, that's why you are wrong. You cannot hang someone twice. So jadi saya melihat kapal telah menunjukkan apa yang saya kata satu finesse ataupun satu sifat elegan, sifat gentleman, smart. Dan dalam banyak hal beliau punyai kejenakaan yang dalam untuk tugasan kami sebagai peguam, satu perkara yang unik. Terus bagi saya di dalam satu visual yang kononnya seorang tiger, tetapi sebenarnya kapal ini seorang gentleman. Okey, saudara Yusmadi, kita perlu lihat yang pertama. Selepas ini kita akan ungkapkan semula juga. Saudara Yusmadi pernah ataupun berbicara tentang bagaimana saudara kapal, mendiang kapal mungkin di luar isu-isu seperti negara Islam, isu hudud misalnya yang diperjuangkan PAS dan juga setengah pihak yang begitu ditentang oleh mendiang. Tetapi apa yang mungkin boleh kita lihat dalam perbincangan-perbincangan saudara Yusmadi dan juga dengan mendiang kapal tentang itu? Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. He gave back to life and to the law much more than he got out of it. I think he understood better than most of us that it is in giving that we receive the true meaning of life. And that's why I think he was not the ordinary run-of-the-mill lawyer who regarded his job as a business. Karpal Singh was a lawyer who indulged in social justice lawyering. He was a man with a social conscience and a social perspective. And I think that was his great contribution, that he made a tremendous impact in his profession and in society without necessarily being very wealthy and powerful. I think he had authority, though he did not have power. And I think that was his great contribution, that he
gave more than what he got. Itu saya rasa itu antara pengiktirafan Profesor Datuk Syed Salim Faruqi menganggap mendiang Karpal antara peguam perlembagaan yang terulung di negara kita dan memperjuangkan keadilan sosial dalam konteks yang katapun jelas dalam kes-kes yang beliau katapun wakili ataupun yang berkaitan dengan politik. Mungkin saya terus bersama dengan Dr. Syed Iskandar Syed Jaafar. Assalamualaikum Dr. Syed. Waalaikumsalam Tuan. Dr. Syed bersekolah di sekolah St. Xavier di Pulau Pinang, sekolah yang pernah diduduki, yang pernah dimasuki oleh mendiang Karpal Singh, biarpun sebagai super senior di zaman penjajahan dan sebagainya. Dan Dr. Syed juga sekarang ini mempunyai firma guaman tersendiri dan pernah juga berinteraksi dengan mendiang Karpal. Apa memori ataupun saat-saat yang mungkin kita boleh kongsikan bersama sebagai seorang peguam, seorang yang berada di sekolah St. Xavier dan anak jati Pulau Pinang yang boleh kita gambarkan mendiang Karpal Singh? Begini, pertama sekalinya saya nak tambah apa yang Profesor Syed Faruqi kata. Ya, beliau seorang peguam perlembagaan yang baik. Bagi saya, Karpal Singh adalah peguam litigasi jenayah yang paling baik di Malaysia. Saya bersekolah tahun 1975 darjah 2 sampai 1979 di St. Xavier's darjah 6 Pulau Pinang. Manakala Karpal Singh bersekolah tahun 1948 darjah 1. Walaupun begitu, kita sentiasa ada program alumni yang terbesar sekali lebih kurang 10 tahun lepas. Ya. Di mana alumni seluruh dunia turun ke St. Xavier's Institution Pulau Pinang. Ya. Kita bermula berjumpa dari sejak pukul 6 petang sehingga 2 pagi dan dapat berjumpa rakan-rakan yang lama hilang. Dan begitu juga dengan mendiang Karpal. Beliau berdiri, berinteraksi. Ketika itu beliau masih lagi tidak berkerusi roda. Ya. Jadi pertemuan pertama saya dengan beliau ialah tahun 79. Bila saya bersekolah di darjah 6. Saya ada berkawan dengan beberapa ahli kaum keluarga Karpal. Dan satu hari kita main kejar-mengejar sehinggalah ke rumah Karpal ketika itu di Bishop Street. Yang juga pejabat beliau. Ya. Di situlah pertama kalinya saya melihat Karpal Singh sedang duduk membaca surat khabar, menonton TV dan seolah-olah marah kepada boleh jadi anak saudara beliau. Itu pengalaman sebagai kanak-kanak sekolah rendah. Ya. Tapi pengalaman yang terbaru, jika boleh saya diizinkan menerangkan, ialah baru-baru ini. Ketika hadir melihat beliau mengendalikan kes di Mahkamah Rayuan tahun 2014. Ya. Pendakwa mengatakan, contohnya dalam kes berkenaan, pendakwa dengan tegas mengatakan sepanjang 38 tahun beliau menjadi peguam, tak pernah beliau membuatkan orang kena tuduh memberi kenyataan daripada kandang. Kecuali 2 kali, iaitu kedua-dua kes ini orangnya mental capacity-nya agak low. Tapi Karpal Singh dengan tegas membantah. Karpal Singh berkata, mungkin tuan pendakwa terlupa, suffer from lack of memory. 20 tahun dahulu, tuan pendakwa sendiri mengendalikan kes BP Wichendran yang memberi statement from the dock. Dengan secara langsungnya mematahkan apa yang dikatakan oleh pendakwa yang diwakili oleh Tan Sri Syafiee. Okey, Dr. Syed, terima kasih atas, saya rasa itu memori ataupun saat-saat yang begitu berharga dengan Dr. Syed dengan mendiang Karpal Singh. Masa tidak mengizinkan. Terima kasih Dr. Syed atas memori tersebut.
Mungkin Zul, di laman sosial saya rasa sejak awal pagi tadi, sejak subuh lagi sudah pun trending kata pun takziah dan ucapan sedih atas kehilangan mendiang Karpal Singh. Betul Haji. Apa yang kami kongsikan adalah perkongsian oleh anak Glugo sendiri mengenai Karpal, antara perkara yang mendapat perhatian di media sosial. Bagi Imam Muda Ashraf, Karpal merupakan seorang pemimpin yang baik dalam pertemuannya sebelum ini. Katanya mendiang Karpal Singh antara yang terawal sebenarnya mengajukan majlis khas untuk meraihkan kemenangannya sebulan selepas program Imam Muda Astro pada tahun 2010. Tidak kurang dengan itu, blogger berpengaruh di Glugo juga, anak Pulau Pinang, Jumi Samsudin, menelusuri blognya hari ini turut berkongsikan pengalaman keluarganya yang mendapat bantuan daripada pihak Karpal Singh. Masalah tuntutan pampasan selepas rumah mereka terpaksa dihapuskan untuk projek pembesaran sungai dibantu dengan penuh dedikasi mendiang dan ahli keluarga. Bagi Jumi, tindakan Karpal membantu tanpa mengira bangsa maupun fahaman politik wajar dipuji. Sebenarnya ini sebahagian daripada contoh-contoh yang banyak dikongsikan di media sosial. Banyak yang menjadikan Karpal sebagai inspirasi untuk memulakan kerjaya profesion sebagai peguam contohnya. Dan cerita-cerita ini penuh inspirasi dan dikongsikan di media sosial. Itu antara perkongsian dan juga cerita-cerita yang penuh berinspirasi yang mungkin kita boleh lihat perbualannya di media sosial hari ini. Ya Zul, bukan hanya di kalangan rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat ataupun dalam parti DAP, tetapi Perdana Menteri kita sendiri, Timbalan Perdana Menteri sudah pun menziarahi mendiang dan juga ahli keluarga di Pulau Pinang pada petang tadi. Saya rasa ini suasana yang begitu berbeza dan juga saat-saat yang begitu sedih bagi ahli keluarga yang kehilangan mendiang Karpal Singh. Terima kasih Zul. Saudara Yusmadi, kita akan ceritakan tentang bagaimana Karpal melihat keadilan sosial dalam konteks tertentu. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Karpal Singh begitu juga dikenali sebagai pejuang keadilan sosial. Banyak kes-kes yang beliau wakili dengan orang-orang persendirian yang tidak mampu untuk mendapatkan pembelaan yang sewajarnya, kes-kes yang mungkin berprofil rendah tetapi beliau memperjuangkan hak pesalah tersebut dan akhirnya dibebaskan. Banyak sekali testimoni kalau kita boleh lihat. Kalau kes Yusmadi, mungkin saudara Yusmadi boleh melihat kes dua pelajar wanita yang tidak dibenarkan menggunakan purdah misalnya. Beliau? Ya, saya lihat orang apabila mahu menilai Karpal, nilailah perbuatan beliau juga daripada kelantangan suara beliau. Perbuatan beliau akan menunjukkan bahawa beliau bukan sahaja bersungguh-sungguh mewakili contohnya kes melibatkan pemakaian serban, melibatkan hijab, dan sehinggakan beliau berlawan berhabisan sehinggakan ke Mahkamah Persekutuan ataupun kita Mahkamah Agung. Jadi saya lihat, dan kalau seseorang itu bersungguh-sungguh, bersungguh ini maksud saya mengenepikan ruang dengan keluarga, mengenepikan aspek kewangan dan sebagainya, saya hanya ada satu kesimpulan. Orang ini ikhlas dalam perjuangan, memperjuangkan keadilan. Jadi bagi saya, kerana saya terlihat dalam satu keadaan satu ketika mana saya dan Wabi Karpal dilantik dalam jawatan kuasa kerajaan negeri, Caucus, iaitu dipanggil Integrity of Judiciary and Lawyers, baru dibuat di Parlimen. Beliau dilantik sebagai pengerusi, saya dilantik sebagai setiausaha. Jadi walaupun beliau dengan saya itu jauh, tapi beliau tidak cuba macam to impose, mengenakan satu beban pada saya mesti jadi macam beliau. Tidak. Malah beliau mengambil pendekatan mengajar, mendidik. Okey. Satu ketika di dalam banyak bualangan saya, dia berkata saya, Yusmadi, sebenarnya natural justice ini ada asasnya di dalam undang-undang Islam. Saya tak faham benda itu. Jadi beliau menunjukkan satu naskah petikan bahawa natural justice ini telah dibuat satu perhakiman di mahkamah di Pakistan yang mana berasal daripada Muhammadan law. Apabila saya melihat sikap Karpal boleh menerima satu asas undang-undang Islam yang mana telah digunakan pakai di mahkamah common law yang lain, saya beranggapan bahawa, ingin saya katakan, saya yakin sebagai anak muda, beliau tidak anti-Islam. Beliau hanya memerlukan seseorang yang meyakinkan beliau mengikut prinsip undang-undang yang merupakan pendekatan beliau bahawa perkara ini boleh dibuat dan nilainya. Contohnya, di Parlimen beliau juga ada bercakap mengenai isu contohnya penentangan terhadap isu
hukuman mati. Kerana pada beliau Mandatory, ya. untuk sesuatu kerajaan, satu manusia mengambil nyawa seseorang, itulah satu perkara yang perlu dielakkan. Dan beliau berjuang. Jadi saya yakin apabila saya melihat pendekatan beliau ini, beliau ialah seorang yang memang sukar. Beliau pegawai hebat. Tapi bayangkan, saya andaikan kalau Kapasing, kalau ada prasarana dia selain daripada Universiti Singapura dahulu, Kapasing bayangkan dia belajar Universiti Islam, didedahkan dengan undang-undang Islam, didedahkan dengan undang-undang common law, dengan kehebatan ketajaman pemikiran dan lebih penting kat saya, courage. Bagi saya Kapasing ini dalam bahasa mudah saya, dia telah menunjuk contoh kepada saya, courage is justice, justice is courage. Bahawa keadilan, keberanian itu telah menjadi kunci kepada keadilan. Tanpa keadilan, tanpa keberanian, keadilan takkan dicapai. Okey, itu yang saya nak tanya. Itu saya mahu kita dapat. Ya. Okey. Di talian sekarang Cikgu Muhammad Azmi Abdul Hamid, Teras Penghak Upayaan Melayu. Mungkin ada ketepun memori itu sendiri Cikgu Azmi dengan saudara Karpal, Mendiang Karpasing, kerana Cikgu Azmi bergerak dalam badan sivil NGO di Pulau Pinang dan banyak memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan sebagainya. Bagaimana Cikgu Azmi melihat Mendiang Karpasing? Ya, terima kasih. Saya secara peribadi hanya dapat, seingat saya 2 kali saya sepentas dengan dia. Tetapi dapat juga menyaksi beberapa aksi dia bersama dengan kes-kes rakyat. Dan yang saya rasa agak kagum ialah dalam ketenangan dia masih boleh memberikan keyakinan kepada kelompok yang merujuk kepada dia untuk mendapat pembelaan dalam kes beberapa kes tentang rumah orang miskin hendak diruntuhkan sebagainya. Jadi saya percaya apa yang Yusmadi sebut tadi memang benar. Yang menyebabkan kita rasa agak dia tu sebahagian daripada masyarakat secara mendalam ialah kerana dia punya prinsip yang nampaknya tidak berganjak dan dia mempunyai conscience yang sangat clear, sangat jelas apa yang dia nak perjuangkan. Dan ini yang saya kira banyak kelompok memandang tinggi terhadap bukan saja kebolehan kepakaran dia dalam undang-undang, tetapi dia nampaknya orang yang sangat tegas dan sangat prinsipal. Walaupun dalam hal-hal tertentu mungkin ada pandangan yang tidak bersetuju dengan dia dalam hujah-hujah tertentu, tapi dalam masa yang sama saya rasa yang menjadi inti kuat kepada dia ialah kesedaran bertanggungjawab sosialnya yang sangat tinggi. Dan ini yang menyebabkan masyarakat sangat menghormati bila disebut nama Karpasing untuk membawa kes-kes ke mahkamah. Terima kasih Cikgu Azmi atas pandangan dan juga memori beliau. Cikgu Azmi dengan Mendiang Karpasing. Mendiang juga pernah ditawarkan untuk bertanding di balik pulau? Saya melawat. Sebenarnya ini sebenarnya konspirasi. Saya katakan konspirasi. Ini boleh cerita. Saya kata angka sedikit dan 30 sedikit ya. Saya kata angka manakala angka pun ada tanah di balik pulau. Angka kata kalau hari jadi angka sentiasa ke balik pulau. Bayangkan kalau angka boleh menang di balik pulau, masa prejudis bahawa angka ini orang katanya anti Melayu, anti Islam itu akan selesai. Jadi jawapan beliau selama bersama kerusi saya yang pertama mana dia Ustaz, kerusi orang Melayu. Itu je. Itu saya. Tapi yang akhir sekali yang saya peribadi saya katakan, apabila ditanya saya, Yusmadi kenapa tak bertanding? Saya kata ini keputusan parti saya akor. Young man, don't give up. Ayat itu saya pegang sampai sekarang. Dan beliau menang untuk pilihan raya umum ke-13 yang pada Mei lalu dengan majoriti 41,000, lebih kurang 41,778 undi, antara majoriti yang paling besar pada PRU yang lepas, dan itu menggambarkan kredibiliti dan juga ketokohan beliau dalam hal politik, tetapi sebenarnya lebih dari itu. Itu Mendiang Karpasing yang kembali pada hari ini dalam umur beliau 73 tahun. Terima kasih pada saudara Ismadi, terima kasih pada Dr. Said Iskandar, terima kasih pada Cikgu Azmi yang berada di Thailand sebentar tadi, dan kita akan terus memberi liputan terkini kerana Kerajaan Negeri Pulau Pinang memberi penghormatan peringkat negeri untuk Mendiang bermula hari ini hinggalah pada perkhidmatan terakhir pada hari Ahad nanti. Kita akan terus memberi liputan terkini tentang itu. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.